Okey, bertemu lagi dengan saya, Cikgu Fikri. Hari ini cikgu akan mengajar subjek pendidikan kesihatan, unit 11. Tajuknya ialah persahabatan yang sihat. Okey, cikgu nak murid-murid semua bersedia dengan alat tulis dan juga buku tulis untuk mencatat nota-nota penting sepanjang pembelajaran kali ini. Okey, yang pertama sekali kita lihat standard kandungan, yang mana pengajaran ini untuk mengajar murid-murid kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan harian, menjalin hubungan sihat dengan orang lain. Okey, seterusnya ialah standard pembelajaran, iaitu di mana pada akhir pembelajaran ini murid-murid dapat menyatakan kepentingan menyayangi diri sendiri dan juga orang lain. Okey, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan persahabatan, sebab tajuk hari ini ialah persahabatan yang sihat. Jadi pertama sekali kita kena tahu apa maksud persahabatan. Yang pertama sekali, persahabatan ialah satu hubungan ataupun pertalian yang terjalin antara kita dengan orang lain, ataupun jalinan tersebut memberi manfaat kepada kita, kepada diri kita dan juga pada orang tersebut. Maksudnya satu hubungan yang bukan maksudnya hubungan antara diri kita dengan orang lain lah, dengan kawan-kawan, nama pun kawan. Jadi itulah satu persahabatan. Faham kan? Kalau tak faham tak apa, nanti kita teruskan dengan pembelajaran lagi untuk awak lebih faham mengenai apakah itu persahabatan dan macam mana nak adakan satu persahabatan yang sihat. Seterusnya, buka buku teks surat 86, sila bacakan petikan yang di atas di bawah tajuk persahabatan yang sihat. Cuba baca petikan tersebut macam yang ada dalam slide ni. Kita baca sama-sama. Vidya dan Aminah bersahabat baik. Mereka saling bertolak ansur, mengambil berat, menghormati, empati dan memberikan komitmen antara satu sama lain. Vidya dan Aminah berfikiran terbuka dan bertutur dengan bahasa yang sopan. Mari kita lihat amalan yang dilakukan oleh mereka dalam persahabatan. Tengok gambar ni, cikgu ambil daripada buku teks juga. Gambar ni, kat situ ditulis ciri-ciri persahabatan yang sihat. Yang pertama sekali, sentiasa ikhlas dalam membantu rakan yang dalam kesusahan. Ikhlas maksudnya kita membuat sesuatu tersebut tanpa mengharapkan balasan daripada pertolongan kita. Kita bagi dia pinjam duit RM1, kita tak mengharapkan dia supaya dia bayar balik kat kita RM1 ataupun dia bayar balik kat kita RM2. Kita tolong dia sebab kita nak tolong dia. Sebab kita ikhlas nak tolong dia keluar daripada kesusahan. Itu ialah yang dimaksudkan dengan ikhlas. Kedua, berbudi pekerti dalam tingkah laku dan bersopan dalam percakapan. Bersopan dalam percakapan maksudnya kita menjaga setiap tutur kata kita. Kita tak menghina dia, kita tak mengejek dia. Kita cakap dengan bahasa-bahasa yang baik, yang bagus, supaya kita tak menyinggung perasaan dia, tak mengguris hati dia. Okey? Ketiga, menghormati hak dan barang kepunyaan rakan lain. Walaupun kita ni kawan dengan dia, kita kawan baik dengan dia, kita kenal dia lama, tapi kita tetap kena minta izin dia untuk menggunakan barang-barang dia. Contoh, kita nak pinjam dia punya pensel, kita kena minta izin dia dulu untuk kita gunakan dia. Kita tak boleh ambil je. Kalau kita ambil je, maksudnya kita mencuri. Mencuri itu salah dan berdosa. Kita kena minta dengan dia. Hashim, boleh tak saya nak pinjam pensel? Pensel saya tertinggal dekat rumah. Hashim kata, ambil lah, boleh. Awak pun ambil, baru boleh guna pensel. Ni pensel, nampak? Ni pensel. Siapa tak tahu pensel tu apa? Ini pensel. Okey, seterusnya, bersangka baik dengan rakan. Kita kena sentiasa bersangka baik dengan dia. Kita tak boleh fikir dia benda yang bukan-bukan. Benda yang dia tak buat kita fikir. Tiba-tiba kita tuduh dia mentang-mentang kita tak suka dia. Kita cakap dia semalam dia curi pemadam dekat koperasi. Mana boleh macam tu. Dia tak buat macam tu, kita tak boleh cakap macam tu. Kita kena bersangka baik dengan dia. Yang kelima, setia dalam persahabatan dan tidak mengkhianati rakan. Contoh, kalau kita dah janji dengan kawan kita, kita dah janji dengan Amir, kita dah janji dengan Amir nak pergi KR petang ni. Tiba-tiba Siti ajak pergi datang rumah dia. Kita nak pergi yang mana satu? Nak pergi jumpa Amir, pergi kat Kiara jumpa Amir ke nak pergi Siti? Kita dah janji dengan Amir. Kita tak boleh mengkhianati kawan kita. Kita tak boleh nak memungkiri janji. Kita kena jumpa Amir, ataupun kita bagi tahu Siti, Siti, maaf, sorry tak boleh nak jumpa Siti. Saya dah janji dengan Amir nak pergi Kiara hari ni.
nak pergi makan kat Mary Brown. Contoh. Okey. Yang terakhir sekali, sentiasa menyokong tindakan baik yang dilakukan oleh rakan. Kalau rakan tu kalau kawan kita buat sesuatu yang baik, kita kena tolong dia. Contoh, petang-petang kita nampak Aminah tanam pokok baik kan, supaya menjaga alam sekitar kan. Kita tolonglah dia. Cuba kita tanya, Aminah nak saya tolong apa-apa tak? Tolonglah gembur tanah ke, korek tanah ke, macam tu. Contohlah. Yang seterusnya, ciri-ciri sahabat yang baik. Sahabat ni ada banyak jenis, ada yang baik, ada yang jahat. Jadi kita kena pandai pilih kawan supaya kita tak sama jadi macam kawan kita yang jahat. Contoh, kalau kita kawan dengan orang yang mencuri, lama-lama nanti kita pandai mencuri. Kalau kita kawan dengan orang yang kuat menipu, nanti lama-lama kita pun sama juga pandai menipu. Kita tak nak benda macam tu. Kita kena pandai cari kawan yang baik. Contoh, cari kawan yang pandai belajar ke, cari kawan yang baik dengan ibu ayah dia, supaya kita terikut kawan kita. Kalau kita nak tahu diri kita ni baik ataupun jahat, kita kena tengok kawan kita. Sebab kawan ialah cerminan diri kita. Kawan kita macam itulah diri kita. Yang pertama sekali, kawan yang baik ialah kawan yang mengambil berat tentang diri kita. Mengambil berat. Kalau kita sakit, dia ambil tahu, dia call. Awak sihat tak? Kenapa awak tak datang sekolah? Saya demam. Kalau demam nanti kejap lagi saya datang, saya lawat awak. Tu contoh satu kawan yang baik. Yang kedua, bertolak ansur. Bertolak ansur maksudnya kalau kawan kita dalam kesusahan, kita tolong dia, kita berbesar hati nak tolong kita dengan secara ikhlas. Ikhlas cikgu dah beritahu tadi. Yang ketiga, memberi komitmen, memberi kesungguhan dalam perhubungan persahabatan tu. Kita kena bersungguh-sungguh. Yang ketiga, yang keempat, menghormati. Hormati kawan kita. Kalau kawan kita tak suka macam kita cakap macam tu, kita jangan cakap benda tu. Kalau kawan kita tak suka kita kita tak boleh ejek kawan kita. Kita kena jaga percakapan kita ni. Percakapan ni akan menyebabkan kawan kita boleh terguris hati. Jadi kita kena jaga ni mulut kita ni supaya tak celupar. Yang terakhir sekali, yang kelima dan keenam, iaitu empati dan simpati. Nama sama tapi maksud yang berlainan. Empati ialah Simpati ialah perasaan kasihan dekat kawan. Kita tengok kawan kita susah, kita kasihan tengok dia dalam kesusahan. Empati tu maksudnya kita ni cuba bayangkan kita letak diri kita dalam kesusahan dia. Kalau kita tengok kawan kita tak makan, cuba kita kesian kat dia, itu simpati. Cuba kita fikir, kalau akulah yang tak makan, mesti lagi susah, mesti lapar. Itu empati. Empati ni tak semua orang boleh ada perasaan empati dalam diri dia. Hanya orang-orang yang mempunyai sifat simpati yang tinggi. Nanti makin lama, makin besar awak, makin tua, awak akan mengasah sifat empati dalam diri awak. Orang yang baik ialah orang yang mempunyai sifat empati yang tinggi. Jadi untuk akhir sekali, macam biasa, cikgu akan bagi tugasan untuk hari ini ialah ambil buku tulis, ambil pensel color, ambil pensel, buat peta minda berdasarkan dengan ciri-ciri persahabatan yang baik. Berdasarkan slide ini, slide yang cikgu dah tunjuk ni, cuba awak tengok dekat slide yang ada ciri-ciri persahabatan yang sihat. Awak buat peta minda cantik-cantik, meriah-meriah, biar ada color-color, warna-warni, letak dalam grup ataupun send personal dekat cikgu. Nanti cikgu tanda dan ambil kehadiran daripada tugasan tersebut. Sekian untuk hari ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk ceria semasa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye bye.